Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni awal sikit. Lepas subuh ni aku dah prepare dah. Aku nak pergi ride hari ni. So kali ni aku nak ajak korang kita jalan pusing-pusing KL. Tengoklah mana-mana. Aku pun tak ada plan nak pergi mana. Aku just nak pusing-pusing je. Kali ni kita akan naik motor ni. Okay, let's go. Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, apa khabar korang semua? Aku harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Aku masih lagi berada di kawasan kejiranan rumah aku. Aku plan macam aku cakap tadi, kita akan berjalan-jalan di KL. So berapa panjang video ni aku tak pasti. Aku ada juga plan nak buat konten di mana aku nak naik motor ke ataupun tak kisahlah, aku naik skuter aku ke, aku nak jalan je. Aku tak ada edit, tak ada apa, aku nak jalan sepanjang jalan. Macam tu. So lepas tu aku nak upload je terus. Aku terfikir nak buat macam tu, tapi yang tu aku rasa nanti lah aku akan buat juga kan. Pasal apa, aku nak, selain pada aku nak buat dia sebagai konten, aku juga nak buat dia sebagai satu memori lah untuk aku kan. Tu. So salah satu aku simpan aku punya video. Lepas ni aku akan simpan dalam YouTube. Sama ada orang nak tengok sebab benda tu menarik ataupun tidak, itu tak apa. Asalkan nanti bila aku nak tengok, aku boleh tengok. Kira jadi macam album aku lah nanti kat situ kan. Ramai member aku yang buat apa vlogging ni, daily vlog. Member tu maksud dia YouTuber jugalah, tapi kita dah start kenal sikit-sikit macam tu. Dia cakap tujuan dia buat vlog sebenarnya adalah untuk simpan memori harian yang dia orang lalui, selain pada dia share dengan semua orang. Tapi bukannya detail sangat pun kan, sikit-sikit je. Sebenarnya kalau ikutkan, dia rakam banyak momen-momen, daily moment tu yang dia orang rakam, tapi yang dia publish tu sikit tu je untuk perkongsian bersama. Yang lain semua dia simpan sendiri. Sama ada dia letak dekat private storage ataupun dia simpan dekat local storage yang dia ada. Macam aku ada buat dua-dua cara sekali. Aku upload dekat media sosial, tapi aku akan setkan only me, ataupun aku letak dekat YouTube, aku letak dekat private ke apa, ataupun aku letak kat channel lain tapi aku tak publish channel tu. Macam tu lah. So next time kalau aku nak tengok video-video tu, footage tu semua dekat dalam tu. So aku plan macam tu lah. Dan aku dah pun start buat macam tu baru-baru ni. Sebab apa? Yelah, macam aku cakap sebelum ni, aku tak ada nak rakam-rakam ke, nak ambil gambar kalau pergi mana-mana, kalau buat apa-apa kan. Jadi bila dah timbul kesedaran pasal hal-hal macam tu, aku dah start buat lah benda tu kan. Okey, macam ni lah keadaan suasana pagi. Hari ni hari Sabtu. Kenderaan tak banyak, ataupun belum lagi, ataupun aku keluar awal sangat, ataupun macam ni lah keadaan dia seharian. Aku pun tak pernah lalu sini awal-awal pagi kan. So aku belanja lah korang pemandangan. Aku tak ke mana ni, aku just berada di atas motor saja. Aku takkan turun pergi beli apa-apa ke, singgah mana-mana, tak ada. Aku just pusing-pusing jalan-jalan je. Aku tak ada jumpa siapa-siapa, tak ada kontak rapat dengan siapa-siapa. So tak risaulah. Ni sekolah ni tak tahu macam mana keadaan dekat dalam. Lama dah orang tak sekolah, tapi aku rasa ada kot cikgu. Ada ke cikgu? So semalam aku punya motor vlog, pasal yang aku cerita pasal ride dekat Jerman tu, aku dapat komen daripada seorang kawan. Dia kata kamera aku terlalu rendah, tak nampak sangat pemandangan, tak puas tengok pemandangan depan. So hari ni aku dah cuba adjust, naikkan sikit kamera tu. Aku tak pasti macam mana keadaan dia, tapi aku rasa okey. Pasal apa? Sebenarnya kamera tu aku tahu level dia kat mana nak letak, tapi bila kita duduk dekat motor yang berlainan, lain dia punya angle dia, jadi lain pula dia punya view boleh dapat. So ni aku rasa, aku cuba buat yang terbaik lah. Jadi cuma masalahnya sekarang, bila motor vlog ni kita dah rakam dah footage tu, jadi bila kita balik, kita tengok footage tu jadi macam alamak, tertunduk pula, terlonggar sangat. Tak boleh buat apa dah, tak boleh nak buat apa adjustment. So terpaksa lah kita gunakan, ataupun kita terpaksa kalau nak record, terpaksa start daripada mula lagi kan. So minta maaf lah pada korang kalau tengok video yang aku yang tu, dia kualiti dia tak berapa nak okey dari segi sudut pandang, ketinggian kamera tu, angle. Tengok jalan clear guys, jalan clear. Besar ni flyover atas ni. Berapa lorong? 6 lorong, 7 lorong, 8 lorong ke atas ni. Aku tak tahu ni macam mana dia punya keadaan atas ni. Inilah tak buka lagi kan. Tapi yang pasti bawah ni jadi redup guys. Tadi redup. Kalau hujan ke apa ke, memang takkan terbiasa duduk bawah ni. Besar gila. Aku rasa paling besar kot kalau ada kat dalam Malaysia ni, yang besar macam ni flyover ni. Yang aku pernah duduk dekat bawah dia lah kot. Cantik dah jalan ni, dah siap kan. Yang ni highway ni, highway Lebuh Raya tamat ni. Lebuh Raya Suka sini pun ada exit juga. Tak tahu daripada mana ke mana boleh keluar kat sini. So harap-harap sempat lah merasa tu lalu highway tu. Tak tahu bila dia akan buka, tapi nampak gaya macam dah siap dah tu. Okey, kat depan tu belah kanan mengalir ke sebelah sana ada roadblock. Yang ni aku rasa permanent ni, yang mengalir ke Ampang sana. Lepas tu depan dekat Ampang Point, depan sebelah sana dekat dengan apa ni,
Yang biasa aku lalu tu dekat Tabak tu lah. Sana mengalir ke KL kat sana. Satu dekat sini. Itu roadblock memang jenis roadblock yang dah berkampung lah. Memang dah pasang kemah apa semua permanent kat situ. Okey, inilah dia pemandangan di pagi hari dari sudut pandang di atas Lebuh Raya Akleh. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.30 pagi. Cuaca masih redup, masih sejuk. Syok lah jalan-jalan perlahan-lahan macam ni. So aku saja bawa motor kecil ni, bawa budak kecil ni. Sebab apa, nak charge bateri dia. Lama sangat parking tak berjalan, nanti bateri dia kong. Tak kira lah apa benda kenderaan sekalipun, kalau lama tak jalan bateri dia akan kong. Jadi macam ni je lah cara untuk kita charge balik bateri tu. Sambil menyelam minum air lah guys. So mana korang yang rindu KL, hari ni aku belanja korang senario ataupun sineri-sineri secara spontan dekat KL. So kita berada di Lebuh Raya Akleh sekarang ni. Ni adalah suasana dari sudut pandang bila berada di atas highway. Bercerita pasal sudut pandang ni, sebenarnya aku bukannya nak ulas ataupun kupas topik ni, tapi aku just nak sebut saja berkenaan dengan posisi kita lah, posisi yang kita berada pada waktu tu dengan ataupun kedudukan yang kita ada memandang sesuatu perkara tu. So bila sesuatu perkara tu lain orang pandang, lain pula dia punya pendapat dia. Dalam arti kata lain, kita ni akan berbeza pendapat lah, berbeza pendapat dari satu-satu perkara tu. Cuma aku itulah, kalau kita dalam keadaan sekarang ni boleh kita kaitkan macam-macam hal dalam negara yang berlaku selain pada pandemik COVID-19 ni, dengan pendapat berkenaan dengan vaksinasi punya program ni, dengan politik kita sekarang ni kan, macam-macam hal yang kita lalui sekarang ni guys. Cuma kita sebagai rakyat, sebagai manusia, aku ingatkan pada diri aku sendirilah, jangan kita nak mengecam, nak peli ataupun nak menganjing lah mana-mana belah pihak sekalipun. Kita mungkin rasa kita betul, orang lain pun mungkin semua rasa betul. Sebenarnya kita semuanya betul. Kita tak boleh nak tentukan sama ada benda tu betul ataupun salah. Yang tahu kebenaran mutlak cuma Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi setiap orang akan rasa dirinya betul. So dalam isu-isu yang macam tu, kita jangan menganjing lah kawan-kawan kita ke, ataupun secara public dekat media sosial kita menganjing dalam mengatakan diri kita betul. Kalau sesuatu benda yang kita buat kita rasa betul, kita just buat je lah, ikut je lah. Tetapkanlah iman kita, yang kita buat tu adalah betul. Jangan menganjing-anjing orang yang tak ikut dengan jalan kita. Yang tahu kebenaran tu semua Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi kalau kita rasa kita betul, just buat je kan. Tak payah nak asut-asut orang, tak payah nak menganjing-anjing orang. Orang cakap, oh kau tak buat macam ni, nanti kau jadi macam ni. Kau tak buat jadi macam ni. Lepas tu ada pula yang menganjing, hai simpulan-simpulan tengah buat apa tu, tengah ni ke. Tak payah beli-beli macam tu guys. Pasal apa, yang jalan korang lalui itu pun belum tentu jalan yang betul. Begitu juga macam jalan yang aku lalu sekarang pun belum tentu betul. Jadi sama-samalah aku ingatkan pada diri aku juga, tak payah nak menganjing. Kalau ni jalan yang aku buat, memang tujuan kita sama untuk mencapai satu tujuan tu, tapi cara jalan kita tak sama. Kita just buat je lah, tak payah nak menganjing-anjing orang. Sebab banyak isu-isu sensitif yang mungkin akan menguriskan hati banyak orang. Mungkin apa yang benda yang aku nampak tak sama macam benda yang kau nampak. Yang apa benda yang kau nampak pun tak sama macam benda yang aku nampak. Dan sebenarnya apa yang kita nampak ni pun sebenarnya telah ditentukan, dan ada perancangan-perancangan, dan apa yang kita nampak ni pun telah ditentukan untuk kita nampak apa benda yang kita nampak kan. Macam tu lah, dia pusing-pusing sikit. Tapi macam mana yang aku cakap, mungkin juga apa benda yang kau nampak tapi kau tak faham. Macam tu juga aku, mungkin apa benda yang aku nampak aku tak faham. Kau cakap, banyak topik ni akan menjadi lebih rumit lagi. Bangunan emas guys, ni hotel baru ni Ibis. Okey lah, aku pun tak ada apa benda nak cakap. Aku just jalan je, belanja korang pemandangan KL macam ni lah. Kenderaan tak ada, tengok show kan, bawa perlahan-lahan macam ni. Ni Jambatan Saloma, jalan lengang kan. Tapi ni dekat highway Akleh lah. Nanti depan tu kita akan turun, try masuk dekat town. Kita akan pusing dekat dataran Petaling Street. Tengoklah, aku sebenarnya tak ada proper plan pun nak ikut jalan mana. Cuma aku just nak pusing-pusing, nak layan-layan dia macam ni je. Tayar aku botak ni, lalu dekat line putih jalan ni, buang dia. Nak pergi tukar tayar belum ada masa lagi. Motor ni legend ni, motor ni. Kalau long distance tak ada masalah ni kan. Setakat daripada KL pergi Sepang tak ada masalah punya kan, boleh pergi balik lagi. Tapi itulah, motor ni sekarang permintaan dah tinggi. Parking hati-hati sikit lah kan, ramai orang suka ambil. Tapi member aku lah masa tu bawa motor ni pergi Sepang. Orang lain bawa motor elok je, dia bawa tak tahu kenapa kejap-kejap mati kan. Berapa kali berhenti tepi jalan, kesian. Lepas tu balik aku hantar workshop, dia orang kata kepala pelak tu dah longgar, tukar kepala pelak
kepala plug tu, kabel tu yang macam L tu kan, ada tu soket tu dah longgar. Tukar tu settle masalah. Tak pada tu dia serik lah nak pinjam motor aku lagi yang ni. Okey, sekarang kita berada di depan hotel Sheraton. Sheraton dah bungkus Oh, dah bungkus aku Sheraton ni. Banyak ni hotel yang dekat dalam KL yang dah bungkus, yang aku tahu. Yang aku tak tahu pun banyak juga. Hotel Sheraton ni, Grand Season, G Tower, mana lagi? Tu yang aku boleh ingat lah. Korang bayangkan lah hotel besar-besar tu boleh bungkus guys. Yang kecil-kecil jangan cakap lah. Okey, kita akan masuk mengalir ke depan Sogo. So aku tak pernah lalu dekat sini waktu-waktu pagi macam ni. Sama ada kedai ni semua tutup sebab PKP ataupun belum buka, so aku tak pasti. Ni pertama komplek, depan tu Sogo. Aku tak pasti benda ni dia orang buka ke perniagaan. Berbasikal dibenarkan, boleh kan? Okay, kita lalu depan Campbell ni. Lepas tu kita masuk belakang Sop Dorai. Dia boleh sebut, dia masih boleh menulis one way ni Dorai ni. Ya ke? Yalah one way lah. Tak apa, kita masuk ke depan lah, ikut Sheraton tadi. Okay, so aku akan jalan-jalan pusing-pusing je kawasan ni. Aku tak ada apa-apa nak cakap, tak ada apa-apa topik. Cuma aku nak layan pemandangan je. So kalau misal kata korang nak layan, korang boleh layan. Kalau korang nak skip ke depan ataupun korang layan je lah. Okay, aku akan masuk ke celah Sheraton ni menuju ke belakang ni. Aku sebenarnya pun tak tahu nama-nama tempat ni. Orang cakap tempat yang apa nama kawasan ni kan, ni apa hotel ke apa ni. Tapi yang belakang ni cantik kan. Macam kat Europe pun dia punya environment dia, kedai-kedai dia. Sikit-sikit lah. Jumpa jalan ni tadi daripada sana kemari. Tak apalah, aku one way je lah. Dorai Sami. Macam kat Singapura apa ada. Ni ke mana pula? Oh, sana aku lalu sana tadi. Jom. Cantik tempat ni. Oh, ni bike artisan tu. Kedai basikal mahal nak mampus. Nampak? Oh, terror lah. Macam mana dia boleh lukis tinggi-tinggi macam tu. Satu-satunya air terjun yang ada tengah-tengah KL ni. Cantik kan? Tengok mural ni. Cantik kan? Kalau hari biasa lalu dia aku tak nampak mural ni kan. Orang nampak. Yelah, kita bawa je motor laju-laju kan. Kalau kabut dia. Tengok sekarang ni line clear jalan. Aku boleh ke kiri ke kanan lah. Nampak? Boleh bermain macam ni lagi. Tak ada orang. Shock menara AIA. Aku tak pernah jalan KL pagi-pagi buta macam ni. Hari-hari cuti macam ni. Dulu zaman-zaman yang no kenderaan. No kenderaan apa benda. Free car. Yang pagi-pagi tak ada kenderaan. Aku pun tak pernah pergi masa tu. Tak pernah datang. Dululah kita pun tak ada. Yelah, tak ada minat ke arah tu kan. Kita tak pergi lah. Aku tak tahu keadaan dia macam mana. Macam ni kot keadaan dia. Aku ada nampak jalan tu tadi satu. Dalam ni aku tak pernah masuk. Macam nak masuk dalam ni Ini dia kata no entry pula. Tak apalah, try je lah. Ni one way sebenarnya ni. Tak tahu. Tapi aku nampak macam menarik dalam ni. Menarik lah sebab aku tak pernah lalu dalam ni. Apa nama tempat ni aku tak tahu. Komplek wilayah punya belakang tu, celah tu. Korang bayangkan lah, tengok boleh one way. Selamba je, tak ada kenderaan guys. Teringat keadaan macam ni bila masa dekat Jepun. Jepun macam ni lah keadaan dia. Yang bandar yang aku pergi tu, kalau pagi-pagi kenderaan, suasana pagi kalau operasi kedai semua belum buka, macam ni lah keadaan dia. Sunyi je kan, sepi je. Kau nampak ni macam boleh lalu masuk dalam ni. Aku nak try tengok. Oh, boleh lalu. Ni yang syok macam naik motor kecil macam ni kan. Boleh masuk celah-celah ni. Ni aku tak tahu dekat mana ni. Kalau korang tahu, korang tahulah. Aku belanja je pemandangan. Ni one way ke? Nampak tu polis depan. Polis ke depan tu? Dia ikut jalan ni okey je. Aku ikut jalan ni. Maiden. Oh, yelah polis lah. Tak apa lah. Buat berahan di sini kan. Dia nak beli sarapan. Ramai orang lepak sini. Serius kan? Aku tak tahu dekat mana tempat ni. Oh, ni bukan Masjid India ke? Yelah, Masjid India. Lawa tempat ni. Yelah, pernah datang sini dulu malam kan. Masa bagi orang gelandangan makan. Dalam keadaan gelap, tak nampak macam ni. Oh, Masjid India. Mana? Sana. Cantik juga Masjid India ni. Apa pasal aku pergi dulu macam nampak macam kotor je. Okey lah, siap. Saya pergi malam 2-3 kali jugalah kan. Malam. Kedai mamak buka macam biasa. Nasi lemak nampak menarik tu. Nasi lemak bungkus 3 segi tu. Ni aku lalu tadi kan. Yelah, daripada sana Jekyll Mall tadi aku lalu tu. Oh, cantik lah, nice lah tempat ni. Kalau pusing pagi-pagi macam ni. Ni pun one way juga ni. Sudah. Tak apalah, anggap je lah aku naik basikal kan. One way pun tak apa lah. Ni apa ni depan ni? Oh, Semua House. Di sana boleh kot. Semua House. So sorry lah guys, aku sebenarnya tak tahu dalam ni macam ni. Aku nak explain kat mana pun aku tak pernah ngerti sangat dah. Sebenarnya aku ni bukan orang KL. Walaupun dah lama duduk KL. Lama tak lama lah. Aku start datang dulu KL tahun 2001 kan. Sekarang 2000 apa? 21. Berapa tahun lah? 20 tahun 20 tahun je. 2021 20 tahun lah. Lama gila. So aku bukannya orang KL. Aku tak tahu. Kalau korang orang KL ada nostalgia kat tempat-tempat yang macam ni, aku seriously memang tak ada guys. Walaupun aku dah 20 tahun duduk dekat KL ni, aku tak melalui zaman-zaman lepak-lepak dekat KL ni. Kalau korang mungkin ada nostalgia
ajar tempat ni, wah ni legend, itu legend, ni legend. Aku tak ada legend-legend. Sebab apa? Masa aku sampai tahun 2001 tu, aku punya rutin harian, aku pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja je. Tak ada nak melepak-lepak ke, nak apa ke. Kalau ada lepak-lepak lah, tapi tak ada beria-beria sangat lah. Macam zaman-zaman tahun 2001, umur aku 21. Dah besar lah. Dah besar tu maksudnya bukannya zaman-zaman melepak, zaman-zaman remaja belah-belasan tahun, poten-poten sekolah ke. So aku tak ada nostalgia tu dekat sini. Dan kalau korang nak tahu tempat-tempat macam ni pun aku tak datang. Aku tak ada pergi datang ke tempat macam ni sangat. Sebab apa, aku ada pengalaman yang tak baik lah dekat sini. Masa aku mula-mula sampai dulu dekat KL, masa tu kita boleh kata budak lagi lah kan. Tak tahu KL ni macam mana kehidupan. Orang datang KL, kita nak pergi KL juga, pun datang. Masa tu aku nak balik kampung dekat Budu Raya tu. So depan tu, kalau korang ingat, aku tak tahu lagi depan tu ada lagi ke tak ada, Burger King tu. Aku lalu depan Burger King tu nak pergi ke bus stand lah. Aku kena pau guys, kena pau. Ada seorang budak tu, tiba-tiba dia ada kat sebelah aku, dia minta duit. Nak RM2 je kan. Aku tak ada kan. Memang aku tak ada lah. Yelah, kalau ada RM5 aku bagi je lah kot. Kalau minta elok-elok, dia minta elok-elok lah masa tu. Tapi aku cakap aku tak ada. Dia ikut juga aku. Dia minta. Lepas tu bermula cara dia minta elok-elok. Dia pun cakap aku minta elok-elok ni kan. Tak ada cakap dia minta elok-elok ni je lah. Aku dah perasan sebelah kanan aku, so ada seorang lagi ikut aku kan. Dia pegang sikat tu. Sikat yang ni tajam. Sikat tajam tu. Korang tahu ke sikat tajam tu? Susah lah korang ni. Korang tahulah kot sikat yang tajam tu belakang dia tu. Dia pegang sikat tu. Dia buat main-main lah sikat tu. Bukannya dia pegang macam nak tikam ke apa. Tak ada. Dia buat main-main. Aku perasan ada dua orang kiri kanan depan aku, lagi laju aku jalan. Tapi dia ikut juga. Dia minta juga kan. Dia minta kan. Aku tak tahu. Tak pernah. Tak tahu. Rupanya dia orang tu buat pet. Sebenarnya kalau ikutkan, tak payah takut dengan dia orang ni. Tapi yelah, kita tak tahu masa tu kan, benda first time lah. Lepas tu aku cakap dia. Aku cakap tak ada tu, tak ada lah. Aku tengking dia kan. Lepas tu terus aku patah balik kan. Aku patah balik. Terus aku masuk dalam apa ni, Burger King tu lah, menyelamatkan diri. Lepas tu aku nampak dia tunggu je dekat luar kan. Selang beberapa minit, lepas tu aku tengok dia dah hilang lah. Cepat aku pergi Budu Raya, pergi beli tiket balik kampung. Lagi satu dekat sini, Lebuh Ampang. Lebuh Ampang mana Sini dekat ni, depan Telekom ni, Museum Telekom sini. Aku duduk masa maju masa tu. Aku jalan-jalan. Orang kata nak balik masa maju, naik bas daripada Lebuh Ampang. Kita Lebuh Ampang kita tak tahu dekat mana. Jalan lah cari. Lepas tu aku tengok map dekat bus stop tu. Lepas tu tiba ada seorang datang. Dia pakai baju kemeja, tapi macam dah buruk-buruk sikit lah. Dia tanya nak ke mana bang kan. Lepas tu aku cakap lah aku nak balik masa maju. Oh ya ke. Lepas tu dia borak-borak. Lepas tu dia minta aku duit. Dia cakap lah dia baru lepas keluar penjara. So aku tak heran lah, pasal penjara Budu kan dekat kat sini kan. Masa tu penjara Budu ada lagi. Dia cakap dia nak duit. Dia minta orang duit sikit-sikit lah untuk tambang balik. Lepas tu cakap aku tak ada duit. Lepas tu cakap lah tak apalah bang, sikit je kan. Aku masa tu aku yang betul-betul daif. Korang tahu tak daif? Mana ada duit kan. Kita baru kerja gaji 700 kot masa tu dekat KL ni. Tahun 2001 gaji 700, bayar rumah kan. Masa tu motor aku belum bawa datang KL lagi. Memang transport aku jalan kaki, naik LRT. Bas aku tak naik. Tu yang cari Lebuh Ampang tak jumpa tu. Kalau tak silap aku masa tu dalam poket aku ada RM17 rasanya. Masa tu kalau tak silap aku pun duit RM2 tu ada lagi. Duit RM2. Ya ke betul ke? RM2 lah. Aku ingat lupa. Aku keluarkan wallet. Pasal apa aku dah tak boleh nak mengelak kan. Aku keluar wallet. Keluar wallet, aku nak tarik RM2 nak bagi dia. Dia terlampak pula RM5 tu. Selama je dia ambil. RM5 ni pun boleh lah kata dia kan. Aku pun terdiam lah. Sebab dia cakap RM5 ni pun boleh lah. Kalau dia ambil semua ni pun boleh lah. Dah habis duit aku. Nak balik macam mana? Tapi okey lah. Dia cakap dia ucap terima kasih kan. Dia ucap terima kasih. Lepas tu dia tunjuk kalau kau nak pergi. Tadi mula-mula dia kata masa mula-mula tu borak saya awak je. Yalah orang baik bawa keluar penjara kan. Dah tobat, dah insaf. Dia dah dapat duit tu. Dia kau aku je. Kalau kau nak pergi ke Lebuh Ampang, dia cakap kau belok sini. Dia tahu pula Lebuh Ampang kat mana. Lepas tu dia ajak member dia, jom caw. Rupanya dia duduk dekat sana belah ujung tu pun member dia rupanya. Macam tu. So aku balik, aku cerita dengan member aku. Dia orang kata sebenarnya dia orang ni mapet. Memang macam tu lah. Dia orang punya life, kehidupan ni minta duit orang. Sebenarnya kalau dia minta tu bagi je lah. Yelah kalau ada memanglah kita bagi. Sekarang ni kalau dia minta kan, InsyaAllah lah aku boleh bagilah. Macam tu je. Tapi masa tu kita ni pun dah tak ada duit. Okey, ni depan ni Petaling Street. Ni pun tempat panas juga ni dulu. Memang aku takut tu nak masuk dalam ni. Tapi sekarang aku boleh masuk. Nampak? Sekarang ni maksudnya bila aku dah besar, dah dewasa, dah tua macam ni, aku berani lah masuk tempat macam ni. So aku nak tengok lah siapa yang boleh kacau aku. Tak adalah bukan macam tu. Yelah dulu masa budak-budak kan, takut kot. Tempat ni paling belelis aku tak pergi.
Start pada kejadian tu lah kan. Kalau member ajak-ajak ke apa semua, memang aku tak pergi lah. Tapi sekarang ni ialah bukannya kata penuh ilmu di dada, adalah sikit-sikit. Kita tahulah. Tak apa, kita dah masuk sini. Aku rasa ada pasar karat kat belakang ni. Dia orang kata nampak. Pasal aku tak pernah sampai. Kat mana pasar karat tu, jom kita try tengok. Ada lagi ke? Buka ke tak buka ke? Cerita tadi pasal Pau tadi. Lepas tu aku ada seorang member. Kebetulan budak tu budak kampung juga. Bukan kampung ni lah, masa budak satu negeri juga dengan aku. Dia pun kerja dengan aku masa tu dekat hotel tu sebagai apa ni, housekeeping. Housekeeping, orang tahu ke housekeeping tu apa? Housekeeping tu cleaner Ni ke pasar karat? Oh ni lah. Boleh masuk ke motor? Tak boleh. Kalau jalan ni tak payahlah. Musim-musim Covid ni kan, apa benda nak beli. Itulah pasar karat tu. Korang pernah pergi pasar karat ni? Kenapa? Korang masuk lagi dalam ni. Berbalik semula pada cerita member aku tu. Dia balik kampung. Dia berdua masa tu. Ingat lagi ni budak tu, nama dia Wahab. Manalah Wahab sekarang ni kan. Dia budak kampung. Wahab ni dia budak silat kan. Memang dia terror lah. Dia kata lah, alah, sebenarnya kalau orang silat ni memang terror je pun. Tapi budak lagi lah, muda sikit pada aku kot masa tu. Dia dengan adik saudara dia nak balik kampung. Lalu kat tempat yang aku lalu tadi, aku cerita tadi, depan apa ni, Burger King tu. Dia kena pau juga bai. Dia kena pau. Yang bestnya dia berdua. Jalan, tiba-tiba dia toleh adik saudara dia hilang. Lepas tu dia cari lah, dia patah balik. Dia jumpa adik saudara dia tu. Tak jauh daripada situ lah. Rupanya dia kena tarik. Dia kata adik saudara dia kata dia kena tarik. Dia masuk dekat lorong tu dah kena pau. So duit gaji dia sebulan habis. Duit gaji dia, ni Central Market. Duit gaji adik saudara dia sebulan habis kena pau. Tak banyak lah, 500 macam tu kan. Lepas tu dia cari orang yang pau dia tu tak jumpa. Cari tak jumpa. Kawasan-kawasan tu tak jumpa, lorong-lorong tak jumpa. Tapi yang bestnya masa dia dalam pada dia cari tu, terserempak lagi dengan 2 orang budak nak pau dia. Maksud dia dah berdua lah kan. Dah lah dia cari orang tu dengan pau dia. Dia tengah cari. Dia tengah marah. Tengah cari orang yang pau adik saudara dia. Lepas tu yang budak 2 orang tu pula nak pau dia pula kan. Lepas tu dia tanya budak ni ke yang pau kau kan? Bukan, dia kan. Okey, bukan, tak apa. Lepas tu budak tu pau dia minta duit dia kan. Lepas tu selama dia cakap, kalau kau berani kau sentuh lagu je kan. Lepas tu budak yang nak pau tu dia kata dia ambil botol, dia pecah botol lah. Biasalah macam kita tengok dalam movie tu, yang orang nak gaduh pecahkan botol antikam tu kan. Macam macam sini, kau usik aku dulu kan. Lepas tu budak tu baling botol belah. Takut dia. Aku kalau tahu dulu aku buat macam tu je. Kalau kau berani kau usik lah aku. Cewah. Ni aku, kalau korang nampak ni, aku ikut one way ke, two way ke, divider ke, aku tak tahu sebenarnya ni. Sebab apa aku anggap je sekarang ni aku tengah naik basikal. Mana aku boleh lalu, aku lalu je. Okey, itulah dia pengalaman sikit sebanyak hidup aku. Sikit sebanyak pengalaman hidup aku. Apa benda je aku cerita. Pengalaman aku hari tu, masa yang kena pau tu, mula-mula datang KL. Itulah pengalaman dia.
Boleh lalu sini, pandai je. Tak boleh. Basikal boleh lah kot. Okay, inilah dia keadaan Kuala Lumpur. Aku dulu mula-mula first time datang Kuala Lumpur, sebenarnya aku sebatang kara. Sebatang kara tu maksud dia aku tak ada siapa-siapa dekat KL ni. Aku datang je. Maksudnya kalau aku masuk sebatang kara tu, maksud dia aku seorang-seorang lah daripada Kuala Lumpur tu. Kalau dulu kawan-kawan kita dia orang pergi KL ke pergi mana keluar daripada bandar dulu, ada ikut kawan sekampung ke apa, ni tak ada. Aku seorang-seorang je, lone ranger. So apa yang buatkan aku datang KL, aku ada kenal seorang budak tu. Masa tu aku tengah main chatting. Korang tahu ke MIRC? Korang tahu ke? Kalau korang sebayang aku, korang tahu tu chatting tu dekat internet. Aku tengah main-main tu, aku jumpa orang. Biasa kalau chatting tu kan chatting dengan awet kan. Aku biasa lagi chatting dengan lelaki. Terjumpalah seorang mamat tu, dia budak KL. Dia cakap korang datanglah KL kan. Aku ada rumah tu, maksudnya rumah sewa, rumah bujang, datang KL. Aku cakap aku nak kerja apa KL lah. Tak apa, sama-sama lah cari. KL ni besar tu kan, macam-macam kerja boleh buat. Ya ke? Okey lah. Aku masa tu duduk dekat kampung, kerja kayu, orang kampung, kerja kilang kayu, kerja kilang seorang getah. Aku nekat lah datang kan, dengan aku tak kenal dia. Dia hantar aku satu gambar je masa tu kan. Gambar tu masa tu nak hantar dekat dalam chatting tu, korang bayangkan lah berapa lama nak terima gambar dia kan. Aku nampak dia tu gambar berdiri atas batu dekat sungai. Dia kata dia orang budak KL. So aku nekat, aku datang je KL wai. Lepas tu dia ambil aku dekat Pudu Raya. Dia dengan awet dia masa tu bawa aku pusing-pusing KL. Dia pusing-pusing KL. Lepas tu dia hantar aku balik dekat rumah. Dia bawa balik rumah bujang. So dia kenalkan lah dengan member rumah bujang tu. Lepas tu dia dah bagi aku duduk bilik, share bilik dengan member dia dekat dalam rumah tu. Tak lama tu dia cakap, okey lah botak, aku nak balik. Balik je kan? Kau nak balik mana? Balik rumah aku lah, kata dia kan. Kau bukan duduk sini ke? Tak, aku tak duduk sini. Sudah je kan. Rupa-rupanya dia tak duduk rumah bujang tu. Dia duduk rumah family dekat Kawasan Maju juga. So terkontang-kanting aku seorang-seorang dekat rumah tu. Nasib baik dalam rumah tu member-member tu semua baik. Ada seorang budak KL tu, dia tu menganggur kan. Dia menganggur tu pasal apa? Mak bapak dia orang KL lah. Orang ada jugalah pada masa tu kan. Dia kita orang kata dia tu full time penganggur. Kerja ni part time je. Dia dengan seorang lagi, seorang budak KL juga. Budak ceras. Nasib baik dia orang tu baik. Dalam rumah tu tak silap aku ada 5 orang rasanya. 5 orang termasuk aku 6 orang. Ya ke? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Termasuk aku 5 orang. So aku kongsilah satu bilik tu 3 orang. Yang satu bilik lagi ada 2 orang lagi. Dalam rumah tu ada 2 orang budak Johor. Duduk rumah bujang tu aku tak ada kerja. Cari kerja dekat kawasan-kawasan K4 tu. Masa tu K4, korang tahu ke K4? Tahu lah kot. K4 semaju tu cari kau dapat kerja kan. Dari satu kedai ke satu kedai, tanya kan. Lepas tu ada satu kedai tu kata nak pakai orang, tapi dia nak cari dispatch budak runner. Dia tanya ada lesen tak? Cakap lesen ada. Tahu jalan tak? Tak tahu jalan. Motor ada? Tak ada. Okey, tak boleh. So aku punya pusing kat seminggu juga. Tak ada kerja, pusing cari dekat kawasan KL tu, kawasan Maju tu. Aku jalan kaki je bai. Nak dijadikan terjumpa lah member aku yang bawa aku datang KL tu, si Madi tu dekat LRT. Dia tanya, botak kau buat apa kat sini? Cakap aku cari kerja lah. Cakap lah kan, main datang rumah aku kan. Dia bawa pergi rumah dia dekat kawasan Maju tu. Kenal lah dengan bapak dia benda semua. Lepas tu mak dia tanya, bapak dia tanya pasal kerja apa semua. Cakap aku tengah cari kerja. Lepas tu mak dia cakap, ni bang, bawa lah budak ni masuk hotel kan. Kerja hotel. Kerja hotel cakap dalam hati aku. Okey lah. Boleh lah, kau nak kerja hotel kan. Housekeeping. Aku tak pernah dengar perkataan housekeeping tu apa benda. Cakap boleh kot kan. Pasal dalam hati aku pun tak ada kerja. Apa lagi aku nak pilih kan. Apa-apa kerja aku jalan je lah. Lagipun yang recommend tu bapak member aku. Takkanlah housekeeping tu benda yang tak bermaruah kan. Tak bermaruah. Takkanlah housekeeping tu benda yang tak betul kan. Mak dia cakap,
Bang, abang cakap dulu dengan dia ni housekeeping tu apa, nanti kan dia kerja-kerja dia lari pula kan. Aku lagi seram dengar kan, kerja lari. Lepas tu bapak dia cakap, alah housekeeping tu macam ni lah, kau bersih-bersihkan kawasan. Alah cleaner kata dia kan. Dalam hati aku, alamak cleaner. Yalah kau kerja sebagai cleaner kot, pendengar perkataan cleaner pun kau seram kot. Konon-konon standard lah. Satu je aku ingat sampai sekarang, bapak dia cakap, alah kau jangan risau je kan, dekat hotel tu semua gaya-gaya. Dia tak pandang kita cleaner ni, kita buat kerja kita je. Kalau kau segan dengan budak kampung, kau orang kampung nampak kau kerja cleaner, kalau kau jumpa orang kampung kau dekat situ, kau jangan risau, dia pun mesti kerja macam kau juga. Dia kata tu kan. Nanti aku, betul juga kan. Takkanlah orang kampung aku check in kat situ kan, orang kampung aku mana ada orang kaya. Aku cakap, logik juga. Okey lah, tak apalah. Aku pun datanglah hotel tu, interview jumpa. Yalah dia, bapak dia rupanya officer security kat situ, besar lah, head officer kan. Dia hantar aku, dia recommend aku dekat dia punya member tu, yang officer housekeeping tu. Terus start kerja kan, datang interview terus start kerja. Itulah aku start kerja housekeeping. Betul lah dia cakap kan, nak malu apa. Oi, tak heran lah kau setakat kau sapu ni, sapu sampah, cuci tandas, tak heran bang kan. Tandas yang kau cuci tu bukan tandas awam dekat tepi-tepi jalan di bus stand ke apa. Tandas hotel kot. Air setitik air pun tak ada kat lantai. Yelah, lantai tak ada pipe, nak cebok pun tak ada. Bayangkan. Tapi betul pakcik itu cakap kan, Haji Nordin tu cakap, ingat lagi aku dia. Aku jumpa orang kampung kat situ. Tapi dia kerja juga dengan aku. Lepas pada tu aku jumpa lah. Kebetulan dia tu member kepada arwah adik aku satu sekolah. Budak kampung, memang betul-betul budak kampung satu Felda. Dia pun kerja, tapi di department lain lah, dia steward. So kerja, tak adalah hilang lah perasaan malu tu apa benda semua. So itulah pengalaman aku kerja masa mula-mula aku sampai dekat KL. Aku kerja housekeeping. Lama juga housekeeping. Aku kerja dari 2001 sampai 2005 tak silap aku. Lepas tu aku upgrade. Sebab masa kerja housekeeping tu, yalah aku kan pergi kerja balik kerja je, tak pergi mana. Banyak masa, habis je shift, aku berjinak-jinak lah dengan banquet. Kerja banquet jadi waiter part time. Tapi masa aku ni rajin orangnya, kerja banquet part time. Lama-lama captain tu, head waiter tu, dia offer aku, kau masuk permanent lah, transfer. Nanti aku cakap dengan bos kau je kan. Boleh ke kan? Boleh je, nanti aku cakap dengan bos kau kan. Dia pun cakap dengan aku punya supervisor, dengan bos aku, transfer macam tu je. Jadi aku kerja lah banquet. Masa kerja banquet tu rasalah sikit handsome sikit kan. Standard lah sikit, kacak, pakai semat-semat kan. Tak ada pegang penyapu, pegang vacuum, pegang mop lagi. Start pada tu aku jadilah waiter. Walaupun waiter ada Roblox. Walaupun waiter biasa, bukannya captain, bukannya apa. Sampailah 2007. Lepas tu aku berhenti sebab aku downgrade aku punya gaji. Kenapa jalan ni tutup, nak pergi PWTC. Lepas tu sebelah sana ada Roblox dekat Jalan Ipoh. Aku nampak tu ada polis trafik punya Roblox. So aku nak ke sana tak boleh. Aku masuk balik ke kanan ni lah. Tu Roblox tu sana tu, baju warna putih. Tak boleh juga ke kanan. Sudah. Tapi aku rasa Roblox ni dia tahan lampu merah je ni, langgar lampu. Tak ulang masuk sentul lah. Okey, setakat tu je lah aku punya cerita. Sampai 2007 aku kerja dekat hotel tu sebagai banquet. Aku pindah career, aku terima offer jadi pembantu kepada aktivis keselamatan sebagai dia punya assistant. Dia ni macam-macam lah. Dia bomba sukarela punya presiden. Macam-macam lah dia ni. Memang orang kenal lah kat Malaysia ni kalau cakap. Aku kerja dengan dia lah. Sebenarnya aku downgrade aku punya gaji. Kalau aku kerja hotel tu, aku kerja full force daripada pagi sampai ke tengah malam, bolehlah dapat gaji dalam 1,500 macam tu kan. Yalah, kerja housekeeping gaji paling tinggi 900 saya boleh dapat. Masa banquet ada OT apa benda semua, dapat dah dalam 1,500 macam tu, 1,600. Tapi masa aku berhenti kerja hotel tu, aku kerja dengan aktivis keselamatan ni sebagai training assistant dia. Sebenarnya aku downgrade, gaji dia bayar aku 1,200 je. Okey, itu tahun 2007 sampai 2009 gaji aku 1,200 je baik. Cukup lah, alhamdulillah, tu lah rezeki yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah daripada sebab usaha kita. So kita bersyukur lah. Apa yang penting kita bersyukur je.
Dalam dunia ni tak semestinya apa benda yang kita minta kita akan dapat. Kalau kita dapat, Alhamdulillah. Kalau kita tak dapat pun Alhamdulillah. Kalau kita dapat bukan yang kita minta pun Alhamdulillah. Kita bersyukur je. Jadi apa benda, segala bentuk rezeki yang kita terima, kita bersyukur, InsyaAllah kita akan tenang. Tapi yang aku belajar, apa saja yang kau nak, kau minta. Minta aje. Tak ada apa yang mustahil. Kau nak, kau minta dengan Allah. Nak, minta dengan Allah. Allah tu Tuhan kita kot, Tuhan Maha Kaya. Apa benda yang kau nak, kau minta je lah. Mungkin pada akal manusia benda tu mustahil. Tak ada apa yang mustahil bagi Allah. Satu je, nak, minta. Okay, so aku nak teruskan perjalanan ni. Aku nak menuju ke balik daripada Sentul ni. Aku nak balik. Aku tak tahu berapa lama aku dah rakam ni. Takut bateri habis, ataupun aku tak ada berhenti sebenarnya ni. Tak cek pun handphone ke apa ke, bateri habis ke apa. Jalan aku berhenti sekejap. Kalau saya silap aku tak berhenti bercakap je. Bateri GoPro habis, bateri handphone pun habis. Bateri handphone ni kalau habis, dia tak rekod lah suara. Okay, buat masa ni masih lagi berjalan. Dah 1 jam 5 minit bye. 1 jam 5 minit 1 jam 5 minit ni kalau aku post macam tu je, tak ada edit, berdarah aku orang nak ni tengok video ni. Selfie dulu. Okay lah, jom lah balik lah kan. Lain kali nanti jalan-jalan lagi. Jatuh glove aku. Itulah, banyak main, banyak berangan, jatuh glove tengah jalan. Nampak? Ni sekarang ni dekat Sentul. Kat mana ni? Madrasah Al-Islah. Okey lah guys, aku rasa video aku setakat ni dulu. Ni pun dah panjang ni. Nanti aku nak balik nak edit. Lama ni, sejam punya video nak edit, nak potong-potong. Nasib baik aku punya video potong-potong kan. Kena ada macam orang lain punya vlog tu, nak buat B-roll lah, nak buat cinematic scene lah. Oi, pening tau. Mau sampai ke subuh edit video. Aku punya video simple-simple je macam ni. Sambil-sambil borak-borak atas motor, cerita-cerita sikit pengalaman aku. Cerita pasal pengalaman ni nanti aku, ada masa nanti aku cerita pengalaman aku kerja sebagai training assistant tu. Yang tu banyak mengajar aku pengalaman hidup, banyak lah. Walaupun kerja dia tak lama, dalam 2 tahun ke setahun lebih 2 tahun macam tu, tapi banyak benda aku belajar daripada situ. Banyak juga pengalaman aku dekat situ. So bateri GoPro aku yang ni pun dah habis, dah bunyi. Tinggal yang ni je. Aku tak boleh nak hold lama-lama, takut bateri habis. Nanti apa benda yang aku cakap, apa benda yang aku tangkap gambar, nanti putih-putih semua tak dapat. So next time kita jumpa lagi guys. So aku harap korang jaga diri baik-baik. So kita jumpa lagi di lain video next time. Bye bye.